Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang menggemparkan seluruh Malaysia. Daripada sinarharian.com.my bertajuk Isham Jalil dedah mungkin dipecat UMNO minggu ini. Berita penuh. Shah Alam. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil mendedahkan nama beliau mungkin tersenarai sebagai antara ahli yang akan dipecat pada mesyuarat parti itu minggu ini kerana mendakwa beliau tidak mahu mempromosikan DAP. Isham mendakwa terdapat ahli MKT UMNO pro DAP menyeluruhnya meletakkan jawatan. Namun beliau enggan berbuat demikian memandangkan jawatan itu telah digalas oleh beliau ekoran daripada dipilih oleh ahli akar umbi daripada parti UMNO. Katanya dalam kenyataan tersebut, saya dengar minggu ini ada beberapa lagi ahli UMNO yang akan dipecat di dalam mesyuarat nanti. Katanya lagi ada ura-ura kata nama saya pun mungkin tersenarai. Oleh kerana itu, beliau berkata terserah kepada kepimpinan parti dan MKT UMNO jika mereka mahu memecat saya, katanya dalam kenyataan tersebut. Tambahnya lagi, perjuangan saya ialah perjuangan yang ikhlas kerana agama, bangsa dan tanah air dan bukan kerana kepentingan pribadi. Tambahnya lagi, manusia boleh disingkirkan manusia, namun Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kifarahnya. Katanya menerusi satu kenyataan di Facebook beliau pada Isnin yang lalu. Isham menegaskan beliau sebelum ini sendiri yang telah menyerahkan jawatan Ketua Penerangan kembali kepada Presiden UMNO kerana memahami tugas jawatan yang perlu untuk mempromosikan DAP. Tambahnya, saya syukur tidak perlu lagi untuk menggalas tugas untuk menyuruh akar umbi kita untuk menyokong DAP kerana itu bertentangan dengan pendirian saya. Katanya lagi, saya tidak gila jawatan. Saya pernah tolak jawatan ahli Lembaga Pengarah Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC sebanyak 2 kali, tegasnya dalam kenyataan tersebut. Bagaimanapun, Isham berkata ahli MKT terbabit turut melemparkan pelbagai tuduhan terhadapnya, termasuk kononnya beliau kerap tidak menghadiri mesyuarat parti dan menghasut ahli UMNO agar tidak mengundi Pakatan Harapan PH. Katanya, dia kata kononnya saya suruh ahli UMNO jangan undi PH. Ini tidak benar. Saya tidak pernah suruh ahli UMNO jangan undi PH atau DAP. Ini adalah fitnah, tambah beliau. Beliau juga turut menulis, apa yang saya kata ialah saya fokus kepada kawasan UMNO. Boleh lihat dalam live saya beberapa bulan lalu di Facebook yang tulis tajuk kononnya saya kata jangan undi PH itu adalah satu akhbar Cina dan itu tidak betul, katanya. Beliau menjelaskan pihak terbabit telah pun meminta maaf kepadanya dan mengeluarkan pembetulan. Pembetulan ini telah pun saya maklumkan kepada MKT melalui grup WhatsApp beberapa bulan yang lalu semasa isu ini timbul. Boleh tanya ahli MKT yang lain untuk kepastian. Mungkin dia tidak pernah baca juga atau cuba fitnah saya lagi tanpa usul periksa, ujarnya lagi. Menurut Isham Jalil, ahli MKT tersebut turut mendakwa beliau bersetuju bergabung dengan PH dalam kerajaan perpaduan semasa beliau memegang ahli jawatan kuasa Ketua Penerangan UMNO. Katanya, ya saya setuju sebab itu adalah titah yang di-Pertuan Agong untuk beri bentuk kerajaan pada ketika itu, tapi saya tidak pernah setuju untuk pergi pilihan raya dengan PH. Berada dalam kerajaan dan pergi pilihan raya bersama adalah dua perkara yang berbeza, katanya. Tambahnya lagi, dengan tegas beliau berkata, Seri Paduka Baginda tidak pernah titah kita pergi pilihan raya bersama PH. Jangan campur aduk dua perkara ini, tegasnya lagi dalam tulisan itu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kali ini berita daripada utara, iaitu
berkenaan dengan bekas MB Perlis, bekas Menteri Besar Perlis yang sekarang ini dah jadi bekas lah. Dulu dia jadi Menteri Besar Perlis, dan sekarang ini bukan lagi Menteri Besar Perlis, tetapi ini daripada mahkamah. Okey, bekas Menteri Besar Perlis diberikan 2 bulan lagi untuk sediakan surat representasi daripada Malaysia Kini 8 September 2023. Mahkamah Session Kuala Lumpur pada hari ini akhirnya memberikan 2 bulan lagi kepada bekas Menteri Besar Perlis, iaitu Azlan Man, untuk menyediakan surat representasi semakan kes tuntutan palsu dan pengubahan wang haram berjumlah lebih daripada 1.1 juta ringgit Malaysia. Hakim Azura Alwi telah menetapkan pada 10 November untuk sebutan lanjut kes tersebut supaya pasukan peguam tertuduh mempunyai lebih masa untuk menyediakan dokumen berkaitan untuk representasi. Pada 9 Jun yang lalu, peguam Azlan iaitu Burhanuddin Abdul Wahid memaklumkan kepada mahkamah bahawa mereka berhasrat untuk memfailkan representasi. Surat representasi adalah kaedah untuk seseorang tertuduh meminta pendakwa raya menyemak semula kes jenayah ke atas mereka, seperti menggugurkan pertuduhan atau tertuduh mengaku bersalah terhadap pertuduhan yang lebih ringan. Semasa sebutan kes di hadapan Azura pada hari ini, Burhanuddin berkata mereka memerlukan masa tambahan untuk menyediakan dokumen representasi memandangkan kes itu melibatkan insiden yang didakwa sejak tahun 2013 lagi. Jadi agak susah lah, memang susah. Dah 10 tahun yang lalu, susah juga nak korek-korek. Katanya kami meminta tambahan masa 2 bulan lagi. Kata peguam itu yang mencadangkan kes tersebut ditetapkan untuk sebutan lanjut pada 10 November untuk memberikan mereka masa kepada mereka untuk melengkapkan dokumentasi dan menghantarkannya kepada Jabatan Peguam Negara AGC. Timbalan pendakwa raya iaitu Noralis Mat Rashidah Azmi Kalai kemudian menyatakan pihaknya tidak membantah, sambil menambah mereka telah menyerahkan dokumen berkaitan kes Azlan itu kepada pasukan pembelaan. Azura kemudiannya telah menetapkan pada 10 November untuk sebutan lanjut bagi kes tersebut. Bagaimanapun, jika tiada perkembangan lanjut atau positif dari segi representasi, maka pihak pendakwaan dan pembelaan mesti bersedia untuk perbicaraan penuh, kata hakim itu. Pada 10 April lalu di Mahkamah Session Kangar, Azlan dibicarakan atas 5 pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu membabitkan 1.185 juta bagi perjalanannya ke United Kingdom. 2 hari kemudian dia didakwa pula di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas 5 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan 1.059 juta ringgit Malaysia. Azlan mengaku tidak bersalah atas semua pertuduhan tersebut. Berhubung pertuduhan tuntutan palsu itu, dia didakwa telah melakukan kesalahan itu di antara Disember 2013 dan 14 Disember 2017. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita berharap semoga semuanya baik-baik saja. Kita sentiasa mendoakan semoga perundangan negara Malaysia akan dapat dipertahankan, kedaulatan undang-undang akan terus dapat subur di Malaysia. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Selamat petang Malaysia. Bye bye.